Nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air. Nasionalisme tidak terhad kepada pembebasan kuasa politik sahaja, tetapi juga pembebasan daripada cengkaman ekonomi dan kebudayaan asing. Gerakan pemimpin tempatan ini telah berlaku pada awal kedatangan British ke Malaysia. Gerakan ini merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan untuk menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar. Antara pemimpin penentangan itu termasuklah Penghulu Dos Said, Datuk Maharaja Lela, Rentap dan Mat Saleh. Antara sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British adalah eksploitasi ekonomi tempatan. Hal ini adalah demi menjaga kepentingan mereka. Perkara ini dilakukan melalui perjanjian yang dimeterai oleh mereka dengan pemimpin tempatan. Selain itu adalah pengenalan pentadbiran barat. British telah memperkenalkan sistem cukai, undang-undang dan peraturan-peraturan tanah untuk mendapatkan hasil maksimum. Contohnya, di Terengganu, penduduk mesti mendapat keizinan dan membayar cukai bagi setiap tanah yang hendak dibuka. Penentangan juga berlaku kerana campur tangan British dalam adat resam tempatan. Masyarakat tempatan telah dipaksa menerima nilai-nilai British yang bertentangan dengan budaya masyarakat. Contohnya, di Perak, G.W.W. Birch telah mengamalkan orang suruhan. Akhir sekali, pembesar tempatan juga telah hilang pengaruh. Hal ini kerana pembesar tempatan telah dilantik oleh Sultan untuk mentadbir kawasan tersebut. Contohnya, Datuk Bahaman yang mempunyai gelaran orang kaya setia perkasa pahlawan Semantan. Antara sebab penentangan pemimpin tempatan iaitu Rentap, pemimpin Iban di Sarawak. Beliau telah menentang tindakan James Brooke yang digelar sebagai Raja Putih Sarawak yang ingin meluaskan kuasanya di Sarawak. Tanggapan James Brooke bahawa orang Iban di Sungai Sekerang adalah lanun dan bertindak ingin menghapuskan mereka. Pemimpin tempatan seterusnya adalah Mat Saleh di Sabah. Mat Saleh telah menerima pelbagai aduan daripada masyarakat tempatan dan kesadakan untuk berbincang tetapi tidak dilayan. Sebaliknya, kampungnya telah diserang dan dibakar. Hal ini telah mendorong Mat Saleh untuk melakukan serangan mengejut di kubu SBUB. Ekoran daripada itu, SBUB telah menawarkan pelan damai dengan menyerahkan tambunan. Walau bagaimanapun, SBUB telah memungkiri janji. Hal ini telah menyebabkan Mat Saleh sekali lagi untuk menyerang kubu SBUB. Di samping itu, pemimpin tempatan di Nanding adalah Dos Said. British telah mengaku Nanding adalah sebahagian daripada Melaka. British telah mengeluarkan arahan agar membayar ufti, tetapi telah diingkari oleh Dos Said. Akhirnya, British menghantar tenteranya untuk menakluk Nanding akibat mengingkari arahan mereka. Pemimpin tempatan seterusnya adalah Tok Janggut di Kelantan. Beliau telah menentang British kerana memaksa penduduk menerima pakai sistem cukai yang diperkenalkannya. Pembayaran cukai sangat menyusahkan penduduk tempatan dan Tok Janggut telah membantah pelaksanaan sistem ini dan enggan membayar cukai. Penduduk yang gagal bayar akan didenda atau disaman. Sebaliknya, pihak polis diarahkan untuk menangkap Tok Janggut tetapi mereka gagal. Pemimpin tempatan yang terakhir adalah Datuk Bahaman di Pahang. Beliau telah menentang kerana pengenalan undang-undang British. Undang-undang ini telah bertentangan dengan adat resam dan sistem politik tempatan. Bukan itu saja, undang-undang ini juga telah menghakis kuasa Datuk Bahaman. Hal ini telah menyebabkan Datuk Bahaman dan rakan-rakannya seperti Tok Gajah dan Imam Rasul telah bersatu menentang British selama 5 tahun. Antara langkah British untuk menangani pemimpin tempatan adalah melalui peperangan. Contohnya, British telah menghantar Kapten Willie yang berusaha untuk menawan tabur yang terletak dalam daerah Nanding untuk memerangi Dos Said. Hal ini kerana Dos Said telah mengingkari arahan British supaya menghantar ufti kepada negeri Melaka. Selain itu, melalui penggunaan nama Sultan. Misalnya, dengan menggunakan nama Sultan Kelantan, British telah membawa masuk pasukan tenteranya. Serangan British yang tersusun dan penggunaan senjata yang sangat moden telah melumpuhkan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya. Di samping itu, melalui tipu hela. Sebagai contoh, Mat Saleh dan para pengikutnya telah melakukan serangan mengejut terhadap kubu SBUB di Pulau Gaya. Hal ini telah menyebabkan SBUB menawarkan pelan damai kepada Mat Saleh iaitu menyerahkan tambunan kepadanya. Namun begitu, SBUB telah memungkiri janji.
Seterusnya, melalui perjanjian. Contohnya, Datuk Maharaja Lela telah menandatangani Perjanjian Pangkoh. Perjanjian ini telah memberi kebenaran untuk Inggeris mencampuri urusan negeri Perak sekaligus telah mencabuli adat resam dan mengganggu sistem politik tempatan. Akhir sekali adalah melalui siksaan dan hukuman bunuh. Contohnya, Tok Janggut yang telah terkorban dalam serangan British. Sebagai amaran kepada masyarakat tempatan, mayat yang telah diarak ke seluruh pekan Kota Baru sebelum digantung di pasar dalam keadaan terbalik. Tindakan British terhadap pemimpin tempatan adalah tidak wajar kerana pembesar dilantik secara sah oleh Sultan negara masing-masing. Contohnya, Datuk Bahaman yang dilantik sebagai orang kaya setia perkasa pahlawan Semantan. Hal ini kerana beliau mempunyai kuasa untuk mentadbir daerah miliknya. Selain itu, pemimpin bertanggungjawab mempertahankan adat dan warisan negara. Misalnya, Datuk Maharaja Lela di Perak yang telah menolak campur tangan British. Hal ini kerana J.W.W. Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu. Di samping itu, British tidak ada hak untuk campur tangan dalam urusan pentadbiran. Sebagai contoh, British yang bercampur tangan dalam urusan Lord Said. Hal ini kerana arahan diberikan supaya Naning menghantar ufti kepada Melaka, iaitu jajahan takluk British. Seterusnya, perbuatan British dalam menyeksa pembesar adalah tidak berperi kemanusiaan. Misalnya, mayat Tok Janggut yang terkorban diarak ke seluruh pekan Kota Baru. Hal ini kononnya ingin menggertak masyarakat tempatan daripada menentang British. Akhir sekali, British ambil alih atas dasar paksaan. Contohnya, James Brooke cuba menguasai Sarawak dengan menghapuskan orang Iban. Hal ini kerana James Brooke rasa terancam kerana dia menganggap orang Iban sebagai lanun di Sungai Skrang. Cabaran yang dihadapi untuk memperkasakan semangat nasionalisme adalah masyarakat yang tidak menguasai sejarah bangsa. Cadangannya, kita perlulah mewajibkan mata pelajaran sejarah dalam sistem pendidikan negara kita. Hal ini adalah untuk memastikan rakyat Malaysia menghayati perjuangan pemimpin dan tidak mengulangi kesilapan yang sama pada masa akan datang. Selain itu, cabarannya adalah masyarakat yang berbilang bangsa. Contohnya, Malaysia mempunyai 3 suku kaum utama yang besar serta etnik Sabah dan Sarawak. Cadangan sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menghayati rukun negara. Oleh yang demikian, hal ini adalah tanggungjawab pemimpin untuk mewartakan rukun negara. Di samping itu, cabarannya adalah sesetengah pihak yang sengaja menimbulkan isu-isu sensitif. Cadangannya adalah kita perlulah memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan generasi muda. Hal ini adalah untuk memastikan pihak-pihak tersebut tidak memecah belahkan semangat perpaduan kita. Seterusnya, cabarannya adalah masyarakat zaman moden yang memburu kekayaan sehingga meremehkan semangat cinta akan tanah air. Cadangannya, kita sewajarnya memberi kesedaran tentang tanggungjawab mengisi kemerdekaan dalam setiap individu. Kesedaran ini adalah untuk mengingatkan supaya kekayaan tidak membinasakan diri dan negara. Akhir sekali, cabarannya adalah masalah sosial yang mampu mengugat kestabilan dan perpaduan negara. Cadangan sebagai rakyat Malaysia yang berwibawa, kita perlulah merancangkan sambutan kemerdekaan setiap tahun. Dengan mengikut trend terkini, kita dapat menarik minat golongan remaja dengan menanam sifat patriotik dalam diri mereka. Antara kepentingan pengamalan semangat nasionalisme adalah memastikan kedaulatan negara terjamin. Ini adalah sukar untuk pihak luar campur tangan dalam pihak pentadbiran kita. Oleh yang demikian, kedaulatan adalah penting untuk negara bebas daripada menjadi wilayah jajahan. Selain itu, keamanan dapat dikekalkan. Hal ini adalah hasil kecemerlangan rakyat dalam pelbagai bidang. Dengan tindakan ini, kita dapat menikmati pembangunan negara tanpa sebarang perasaan syak wasangka. Di samping itu, membentuk masyarakat yang bersatu padu. Kita perlulah berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh dengan agenda pihak luar yang cuba merosakkan negara. Oleh itu, negara memerlukan rakyat yang dedikasi dan komited untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Seterusnya, membentuk masyarakat yang mempunyai jati diri. Kita perlulah menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menangkis perkara yang boleh menjadi penghalang kepada kemajuan diri. Tujuannya adalah untuk membina identiti yang tulen dan murni yang boleh menjadi keunggulan negara.
Akhir sekali dapat mengharumkan nama negara di mata dunia. Dengan segala kebolehan dan kelebihan, rakyat Malaysia juga mampu menandingi kejayaan yang ditempa oleh orang barat yang lebih maju. Oleh itu, rakyat Malaysia perlulah berusaha gigih, bangga dan memberikan sokongan sepenuhnya. Antara iktibar yang diperoleh daripada tajuk kajian adalah kita perlulah berani mempertahankan hak agar negara tidak dijajah dengan sewenang-wenangnya. Contohnya, Dato' Dor Said yang berani mempertahankan Nanning daripada ditakluk British. Selain itu, kita perlulah mempunyai semangat patriotik yang tinggi agar kedaulatan negara terjamin. Misalnya, Datuk Bahaman yang menolak pelaksanaan undang-undang British yang bertentangan dengan adat Resam. Di samping itu, kita perlulah berusaha menuntut ilmu agar dapat memerintah negara dengan bijak. Misalnya, Haji Abdul Rahman Limbong yang mempunyai ilmu agama telah menentang British kerana tidak berpuas hati dengan sistem cukai dan undang-undang tanah. Seterusnya, kita sewajarnya bersatu padu dalam apa jua keadaan. Sebagai contoh, Datuk Bahaman dan rakan-rakannya seperti Tok Gajah dan Imam Rasul telah bersatu menentang British selama 5 tahun. Akhir sekali, kita hendaklah setia kepada pemerintah agar tidak dijajah. Sebagai contoh, British telah menghantar 3 orang pembesar yang membawa perintah Sultan untuk menawan semula Kuala Berang. Di akhir kajian ini, antara pengetahuan yang diperoleh ialah pembesar tempatan hilang kuasa. Contohnya, Datuk Bahaman yang kuasanya terhakis sebagai orang kaya, setia, perkasa, pahlawan semantan. Selain itu, British telah mencabuli adat Resam penduduk tempatan. Misalnya, J.W.W. Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu. Dalam kajian ini, terdapat beberapa nilai murni, iaitu nilai bekerjasama dan nilai keberanian. Terdapat juga beberapa unsur patriotisme, iaitu taat kepada pemimpin dan mempertahankan negara. Harapan saya adalah supaya masyarakat dapat bersatu dan negara aman serta harmoni. Bukan itu saja, saya juga berharap agar kita bebas daripada dijajah dan terus merdeka serta maju.